Bengkel Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah PSJ PANS tahun 2024 sehingga 2026. Majlis Apresiasi Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri telah diadakan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Kembali lagi dalam Jepans TV edisi 4, saya Ayu Nadira. Bengkel Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah PSJ PANS 2024 hingga 2026, anjuran bagian government dan korporat telah berlangsung dengan jayanya hujung tahun lepas, bertempat di Hotel Hilton Kota Kinabalu. Bengkel yang julung kali diadakan ini melibatkan seramai 63 orang termasuk urus setia dan telah diresmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Zainuddin bin Aman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri. Kita saksikan temu buah ringkas berkenaan plan strategik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Plan strategik Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah 2024 hingga 2026 ini dirangka bagi memandu visi jabatan ini untuk memastikan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah sentiasa berprestasi tinggi dan mencapai misi untuk memperkasa pembangunan sumber manusia kalis masa hadapan secara holistik serta meningkatkan kecukupan penyampaian perkhidmatan awam. Semenjak penubuhannya pada tahun 1965 yang dahulunya dikenal sebagai unit perjawatan, jabatan ini telah melalui pelbagai fasa perubahan sehinggalah sekarang bagi memastikan ia kekal relevan. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah akan terus komited untuk mempertingkatkan tahap penyampaian perkhidmatan melalui inovasi dan libat urus yang berterusan dengan semua pihak. Pembangunan plan strategik ini telah menggariskan secara terperinci sebanyak 5 teras utama, 15 teras strategik, 39 strategi dan 59 program, di mana kesemuanya dirangka melalui sesi libat urus bersama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dan juga semua kementerian di negeri ini. Analisis persekitaran juga telah dilaksanakan bagi memastikan input di dalam plan strategik ini adalah relevan dengan keadaan dan isu semasa, di samping mengambil maklum pandangan, harapan dan ekspektasi daripada semua pemegang taruh dan pihak berkepentingan. Suka saya ingin berkongsi, teras utama yang pertama ialah pengurusan berprestasi tinggi, teras utama yang kedua ialah pengukuhan kerjaya dan profesionalisme, teras utama yang ketiga ialah pengukuhan kesejahteraan penjawat awam, teras utama yang keempat ialah pembangunan modal insan kalis masa hadapan, dan teras utama yang kelima ialah perkhidmatan digital menyeluruh. InsyaAllah dengan pelaksanaan yang holistik dan komprehensif, jabatan ini yakin visi untuk menjadikan perkhidmatan awam berprestasi tinggi akan tercapai. Bagi menghargai jasa dan sumbang bakti timbalan Ketua Pengarah Pembangunan serta barisan pengarah bahagian yang telah berpindah, Majlis Apresiasi Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri telah diadakan. Majlis ini diadakan bagi menghargai jasa mantan timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Puan Josilai dan mantan pengarah-pengarah yang telah menyumbang jasa dan bakti sepanjang bertugas di Jepan. Majlis ini turut dihadiri oleh mantan pengarah yaitu Puan Diana Daria Amit, pengarah bagian pembangunan organisasi BPO, Tuan Masawi Haji Saleh, pengarah bahagian governance dan korporat JNK, dan Tuan Muhammad Yasin Ibrahim, pengarah Institut Latihan Sektor Awam Negeri Insan. Puan Josilai kini telah menjawat sebagai Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, manakala Puan Diana dilantik sebagai Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dan Tuan Masawi kini sebagai Pegawai Daerah Putatan. Pada majlis itu juga turut diadakan majlis persaraan mantan pengarah insan yaitu Tuan Yasin Ibrahim. Institut Latihan Sektor Awam Negeri Insan telah menganjurkan kursus pengurusan file dan rekod yang berlangsung selama 2 hari pada 22 dan 23 Januari lepas.
Penganjuran kursus ini adalah untuk memastikan para peserta mendapat manfaat dalam pengetahuan berkaitan dengan pengurusan file dan rekod yang sistematik, serta membolehkan maklumat terkandung dikawal selia dan dicapai dengan cepat, tepat, selaras dengan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa bagi memastikan maklumat resmi organisasi adalah terpelihara. Dihadiri seramai 58 orang peserta, kursus ini adalah untuk memastikan para peserta dapat meningkatkan pengetahuan dalam penyediaan klasifikasi rekod urusan AM dan rekod fungsian, meningkatkan kemahiran dalam tata cara pengurusan rekod dan dokumen yang sistematik, serta dapat memantapkan kemahiran dalam tata cara penggunaan jadwal pelupusan rekod JPR bagi pelaksanaan rekod yang lebih berkesan dan teratur. Sementara itu, Institusi Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan buat julung kalinya menganjurkan kursus pengukuhan liaison officer atau pegawai pengiring. Bagian Governance dan Koprat GNK Jepans telah dijemput sebagai penceramah dan fasilitator sepanjang program tersebut berlangsung. Objektif penganjuran program ini adalah untuk mempersiapkan pegawai dan kaki tangan penjara negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk menjadi liaison officer di samping memberi pendedahan mengenai peranan, tugasan, dan senarai semak sebagai LO. Seramai 38 orang pegawai dan kaki tangan dari pejabat pengarah penjara negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, penjara Tawau, penjara Lahad Datu, penjara Pusat Kota Kinabalu, Pusat Koreksional Labuan, penjara wanita Kota Kinabalu, Sekolah Henry Geni Keningau, penjara Sandakan, dan Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran. Penyerahan sijil penghargaan dan sijil penyertaan telah disampaikan oleh penguasa penjara Tuan Roy Anak Martin yang merupakan Ketua Bagian Kepenjaraan dan Koreksional Pejabat Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya kita ke segmen Cakna Perkhidmatan. Silakan Razif. Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Bertemu dalam segmen Cakna Perkhidmatan. Tahukah anda insentif percutian iCuti sudah mula diperkenalkan melalui ebahan pekeliling pada 18 Januari 2024. Apa itu insentif percutian iCuti? Secara ringkasnya, kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberi insentif percutian iCuti kepada pegawai perkhidmatan awam negeri Sabah yang sedang berkhidmat sebagai galakan dan penghargaan kepada pegawai yang telah berkhidmat genap atau lebih 20 tahun dalam perkhidmatan serta menggalakkan kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Anda layak dan ingin tahu lebih lanjut? Terus sahaja ke pekeliling web elektronik dan cari Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah bilangan 2 2024 insentif percutian iCuti bagi pegawai-pegawai perkhidmatan awam negeri Sabah. Saya Razif Ismail dari bahagian Governance dan Koprat. Kita kembali ke studio. Mengakhiri Jepans TV edisi 4, saya Ayu Nadira. Jumpa lagi di edisi yang akan datang. Salam Sabah Maju Jaya.